Sehingga di kalangan mereka ada yang sangat kasihkan dengan Nabi. Saya baca sedikit tentang apa yang disebutkan oleh para ulama tentang kasihnya para sahabat ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, kata ada di kalangan ada seorang perempuan yang, perempuan ini orang yang tak betul, suka bercakap benda tak elok, suka melatah, ataupun dia punya akal dia tak berapa nak center elok. Dan dia hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari dia lalu dan tengok Nabi sedang makan qadid. Qadid ni apa dia? Qadid ni laham mujaffaf, daging yang telah dikeringkan, yang telah diletakkan dengan garam. Nabi makan daging tersebut. Kalau di Mesir dipanggil bastarmah, dipanggil bastarmah. Tengok, tak pernah tengok lah. Saya selalu kalau nak pergi musafir, saya akan beli bait bi bastarmah. Bait bastarmah ni roti, dia goreng dengan telur apa ni, telur kacau-kacau tu kan. Dia goreng, dia akan campur sekali dengan daging qadid ni. Daging masin, daging nipis. Daging tu dia akan gantung, dia buat bulat macam dengan hot dog tapi besar. Nah, dia buat besar tu, lepas tu kita nak makan, kita akan kerat sikit-sikit goreng. Setelah yang Allah dah kan, baik. Jadi, bila dia lalu, dia tengok Nabi makan, maka dia pun tanya kepada Nabi SAW. Ala tut'imuni? Ya. Tidakkah boleh kamu ya Rasulullah bagi saya makan sikit daging tersebut? Maka Nabi SAW pun ambil daging yang ada dalam pinggan. Nabi nak bagi kepada wanita tersebut. Nabi bagi dia makan. Perempuan tu kata, la, dia kata, tidak. Illa alladhi fi fik. Saya tidak makan ya Rasulullah. Saya nak makan yang ada dalam mulut kamu tu ya Rasulullah. Jadi Nabi tengah duduk makan. Bila Nabi tengah makan, dia minta Nabi bagi daging yang ada dalam pinggan kepada dia. Kemudian perempuan tu kata, saya tak mau. Saya nak yang dalam mulut kamu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun keluarkan daging yang ada dalam mulut Nabi, diberi kepada perempuan tersebut, dan perempuan tu ambil dan makan. Kata para ulama, selepas itu tidak pernah lihat lagi perempuan tu bercakap yang tidak elok. Maka yang keluar daripada mulutnya adalah benda-benda yang baik dan hikmah. Itu jadi salihah pada waktu tersebut. Karena makan apa yang bercampur dengan mulut Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang takkan boleh buat benda tersebut melainkan kasih dengan Nabi SAW. Ada orang dia akan jijik dan sebagainya. Tapi dengan Nabi SAW tidak boleh macam tu. Sayyidatina Ummu Aiman masuk dalam rumah Nabi, terminum air kencing Nabi SAW. Yang Nabi, adat orang Arab dahulu akan kencing dalam bekas. Kalau tak keluar pada waktu malam tersebut, tak mampu nak keluar jauh, sebab nak keluar, zahaba mazhab, disebut dan tu akan keluar ke tempat yang khas untuk kencing. Kalau tak mampu, akan ada bekas kencing diletakkan di bawah katil Nabi SAW. Nabi kencing, Nabi akan letak bawah katil tersebut, esok akan dibuang. Sayyidatina Ummu Aiman masuk dalam rumah Nabi. Bila dia masuk, cari air, tak ada. Dia tengok bawah katil ada. Dia ambil dan minum bekas tersebut, air daripada bekas tersebut, sampai habis. Bila Nabi datang, Nabi tengok air dah tak ada. Nabi tanya kepada beliau, di mana air tadi dalam bekas ni? Maka kata dia, saya dah minum ya Rasulullah. Nabi kata, kamu tahu dah air apa tu? Saya tak tahu ya Rasulullah. Tu air kencing aku, kata Nabi. Dan kata Nabi SAW kata, apa Nabi kata? Nabi tak kata kat Sayyidina Ummu Aiman, kenapa minum tak minta izin? Itulah orang habak, masuk rumah habak ke orang dulu ada. Nabi kata gitu. Ya. Nabi kata kepada Sayyidatina Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, kamu tak akan kena penyakit sepanjang umur hidupmu. Karena sebahagian badanku berada dalam badan. Ya. Macam mana air kencing Nabi SAW? Diminum habis oleh Sayyidatina Ummu Aiman. Apa bau dia? Apa ni? Allahu'alam. Darah Nabi SAW diminum oleh sahabat Nabi, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, diminum oleh beliau. Yang Nabi suruh dia buang darah Nabi SAW di satu tempat. Dia kata, buang darah ini. Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair pergi ke belakang tiang, belakang dinding, dan dia minum. Lepas dia minum, kemudian bila dia datang balik kepada Nabi, Nabi tanya, di mana kamu buang? Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair kata, di tempat yang Allah dan Rasul saja tahu. Kamu minum? Kamu minum? Ya, memang Nabi dah tahu. Dia kata, ya, saya dah minum Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, perut kamu tak akan dibakar oleh api neraka. Makna dia apa dia? Bukan perut saja lah. Sekali semua badan ni, perut dia tak kena bakar, kaki kena kot. Ni orang tak erti balarah. Orang erti balarah ni dalam majaz mursal dipanggil. Itlaqil juz bi ma'nal kull. Makna dia letakkan juzuk tapi dengan maksud seluruhnya. Karena perut tu tempat tujunya darah tersebut. Maka maksudnya perut kamu, maksudnya seluruh tubuh kamu tak akan dibakar oleh api neraka Allah Ta'ala. Macam tu sekali. Najis Nabi SAW tidak pernah dilihat oleh orang. Tak pernah dilihat oleh makhluk Allah Ta'ala. Tak pernah lihat najis Nabi SAW. Najis besar. Terus ditelan oleh tanah. Hilang. Dan akan berbau wangi di tempat tersebut. Kalau kita keluar dari bilik air,
berbau masam kan. Yang kena spray macam-macam. Tak kira muka lawa api terang mana pun, metan berak mesti busuk. Ada siapa berak dia keluar bau ni? Enchanter apa? Tak ada. Tak ada. Maksud dia, hak itulah kita. Yang keluar pada kita maksudnya benda yang fadalat daripada kita ni benda yang tidak elok. Peluh kita yang akan keluar daripada badan kita, siapa pun tak suka. Hatta isteri kita pun takkan mau untuk nak kumpul peluh kita. Ada isteri kita duk pergi ambil botol kumpul peluh kita. Walaupun dia tok guru sak pada mana pun, ada bini dia duk main tengah duk tidur, duk ambil peluh. Dia buat macam apa ni? Mengumpul peluh abang. Nah, buat macam apa pula dah. Tak ada. Peluh Nabi SAW dikumpul oleh Sayyidatina Ummu Sulaim. Waktu Nabi tidur, waktu panas, air peluh Nabi mengalir, ditahan oleh Sayyidatina Ummu Sulaim, ditanya oleh Sayyidatina Ummu Sulaim kepada Nabi SAW tanya kepada beliau, apa kamu buat ni wahai Ummu Sulaim? Maka kata Sayyidatina Ummu Sulaim, saya buat ini adalah untuk mewangikan minyak wangi kami dan memberi ubat kepada anak-anak kami. Jadikan ubat kepada anak-anak kami. Mewangikan peluh Nabi, mewangikan minyak wangi. Sayyidina Utbah radhiyallahu taala anhu ketika mana baginda Nabi SAW ketika mana dia ada isteri 4 orang. Sayyidina Utbah. Utbah ada bini 4 orang. 4 orang bini dia tiap masa beli minyak wangi hak mahal-mahal. Kalau nak bersama dengan dia, nak duduk dengan dia dalam rumah, mereka akan berebut beli minyak wangi mahal-mahal. Nak tengok siapa paling wangi. Nak lawan dengan wanginya suami, pakatlah beli minyak wangi mahal-mahal. Mahal minyak wangi ni mahal sungguh no. Jangan kata mahal minyak wangi ni nak wangi apa mahal sangat 300 tu. Minyak wangi ambar berapa ratus mililiter tu. Nah, lebih kurang besar ni ya. Kalau besar ni besar tu. Tu besar cawan tu 20,000. 20,000 rial, bukan 20,000 rupiah. 20,000 rial kalau besar tu. Minyak wangi. Hilang tu gila tu. Gila, orang tanya buat apa jadi gila tu, minyak wangi dia hilang. Minyak wangi ambar. Tu tak beli lagi Hajarul Aswad. Bukan Hajarul Aswad jual kat Karabu tu. Jual kat Seri Petaling lah. Dan ni Hajarul Aswad yang insya-Allah yang dibeli oleh Raja Saudi je untuk bagi kepada Kaabah. Dia akan tabur di Kaabah. Minyak wangi tu je harga hampir 50,000. Saya pergi tanya di kedai Abu Samad Qurashi, dia tengok Hajarul Aswad, dia tanya, "Oi, minyak wangi ni cantik lah bekas dia. Berapa ringgit ni?" Dia gelak dia tengok saya. Kurang asam. Dia ingat saya tak ada duit kot. Dia memang tak ada duit pun. Tanya orang ni. Dia kata ni Raja Saudi je beli, dia kata. Ni orang kaya-kaya je beli ni untuk bagi kat Kaabah. Untuk hadiahkan kepada Kaabah. Sebab antara kelebihan Kaabah dia akan serap minyak wangi. Batu dia serap minyak wangi. Jadi kata, "Masya-Allah, mahal minyak wangi ni." Maka isteri-isteri ni pakat beli minyak wangi yang mahal-mahal. Ambar tahu buat pada apa? Ambar buat pada mani ikan paus. Mani ikan paus sperma. Ikan paus sperma yang kepala bulat depan tu. Daripada mani ikan paus tu sebut buat ambar. Dengan riwayat sebut. Ni guru saya yang sebut. Syekh Abdul Ayub Ahdan. Dia sebut mani ikan paus tu dibuat ambar. Sebab tu mahal. Nak dapat mani ikan tu pun tak tahu nak dapat macam mana tu. Nak ambil macam mana mani ikan tu. Mahal. Lepas tu mani tu bila dah kerah. Mani ikan paus tu bila kerah. Besar pinggan ni. Dia akan proses buat minyak wangi ambar, warna hijau keluar dia. Minyak wangi tu yang wangi dan sangat mahal. Bila dia beli minyak wangi mahal-mahal ni, bila pakai takkan boleh lawan dengan baunya suami. Maka dia bertanya kepada suami mereka, Sayyidina Utbah, "Wahai suami kami," dah 4 orang dengan buat jangan kan. 4 orang keliling tanya. "Kami nak tanya ni, apa rahsia kamu ni wangi sangat? Kami dah beli minyak wangi yang macam-macam tak boleh lawan dengan wanginya kamu. Apa rahsia kamu? Minyak wangi apa yang kamu beli?" Maka kata beliau, "Sebenarnya saya pernah sakit belakang satu ketika dulu. Belakang saya sangat sakit. Waktu tu Nabi masih hidup. Saya bertemu dengan Rasulullah SAW mengadu sakit belakang saya. Dan Nabi SAW suruh saya buka baju. Bila saya buka baju, Nabi peluk saya. Dan bertemu peluh Nabi yang ada di badan Nabi pada waktu tersebut di badan saya. Setelah itu saya tidak sakit belakang lagi. Dan kemudian peluh Nabi yang melekat pada tubuh saya sampai sekarang, berbau sampai sekarang. Dan bau ini adalah baunya Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan Nabi peluk dia puluhan tahun. Masa tu masih dia muda lagi, belum berkahwin lagi. Setelah Nabi wafat dan setelah dia berkahwin 4 orang isteri, bau tersebut masih tidak hilang sampailah dia wafat. Ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita-cerita yang begini
adalah cerita yang kita nak bagi perhatian kepada semua bahawa baginda Nabi ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang luar biasa, yang sangat tidak ada bandingannya. Moga-moga apa yang kita dapat pada malam ni akan tambahkan lagi kasih kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadikan hijrah kita pada tahun ni, hijrah kita yang pertama adalah untuk kita tambahkan lagi kasih kita dengan Nabi, untuk kita tambahkan lagi adab kita dengan Nabi SAW. Dan adab kita tak akan perolehi melainkan belajar dengan orang yang beradab dengan Nabi SAW. Kalau kita belajar dengan orang yang tidak beradab dengan Nabi, tak akan hadir natijah ataupun maksudnya rizal yang akan keluar sebagai orang yang beradab dengan Nabi. Guru kalau kata dia tidak pandai, tak akan mampu melahirkan anak murid yang pandai. Guru kalau tidak beradab dengan Rasulullah, tak akan mampu lahirkan anak murid yang beradab dengan Rasulullah. Maka kerana tu, pilihlah, belajarlah dengan elok-elok. Zaman sekarang ni zaman yang sangat banyak fitnahnya. Zaman sekarang zaman pelbagai manusia ingin bercakap tentang agama Allah Ta'ala. Zaman sekarang zaman semua orang ingin berbicara tentang din dengan agama ini dengan nafsunya. Dan kadang-kadang kita terpesona dengan perkara tersebut tanpa kita melihat kepada perkara yang sepatutnya kita ambil pada akhir zaman. Sebab tu saya pesan kepada semua untuk kita lazimkan selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazimkan selawat. Kata para ulama sekurang-kurangnya sehari 100 kali selawat. Itu sangat kurang. Paling lagi kurang 300 kali. Tak payah panjang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tu pun tak apa lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tu panjang sikit. Tapi kalau nak pendek lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Wa ala alihi wa sallim pun boleh. Selawat tersebut. Kalau selawat yang panjang lagi, selawat tafrijiyah, selawat ataupun selawat nariyah, ataupun selawat syifa, selawat tabibiyah dan sebagainya tu, amalkan. Kalau boleh amalkan kitab Lum'atul Awrad. Lum'atul Awrad karangan Syekh Wan Ali Kutan. Ada kan Lum'atul Awrad ni selawat, buku selawat yang terkenal di kalangan bangsa Melayu. Syekh Wan Ali Kutan. Kalau boleh amalkan selawat Dalailul Khairat karangan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Jazuri rahimahullah. Amalkan buku-buku selawat, kitab-kitab selawat ini, kerana ini semualah akan jadi pintu utama kepada kasih kepada Nabi SAW. Sebab orang yang banyak berselawat kepada Nabi tidak akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah janji Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Dan tidak ada amalan yang lain yang Allah berserta dengan amalan tersebut melainkan selawat pada Nabi SAW. Waktu ketika Nabi Adam disujud oleh para malaikat, adakah Allah Ta'ala sujud juga kepada Nabi Adam? Tak. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Idh qala rabbuka lil malaikah. Idh qala rabbuka lil malaikah. Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, sujud kepada para malaikat, sujud kepada Nabi Adam. Maka mereka sujud kepada Nabi Adam. Allah sujud tak? Allah tak sujud. Tapi dalam ayat selawat, Allah Ta'ala kata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memulakan dengan zatnya terlebih dahulu berselawat kepada Nabi SAW. Allah mulakan zatnya terlebih dahulu daripada yang lain untuk berselawat kepada Nabi. Jadi selawat ni adalah perkara yang sangat besar fadilatnya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memulakan perkara tersebut. Maka sebab tu orang yang lazimkan selawat tidak akan disesatkan oleh Allah. Akhir zaman ni, kalau orang yang lazim selawat, dia tak akan terkena dengan ajaran sesat. Orang yang lazim dengan selawat, kalaupun dia akan terpengaruh dengan perkara yang tidak elok, dia akan cepat-cepat disedarkan daripada jalan yang tidak elok. Faham tak? Jadi saya pesan sungguh-sungguh pada diri kita, untuk kita semua melaksanakan perkara tersebut dengan baik. Ini bukti kita kasih dengan Nabi, dan ini bukti hijrah kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon maaf, mohon ampun kalau ada silap dan salah dalam ucapan saya.